A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, InsyaAllah pada hari ini saya Ustaz Din akan mengajar anak-anak sekalian mata pelajaran tajwid tahun 6. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz harap anak-anak berada dalam keadaan sihat dan selamat di rumah. Baik, insyaAllah hari ini kita akan menggunakan buku teks tajwid tahun 6. Okey, buku teks tajwid tahun 6, para pelajar boleh buka. Okey, kita terus tengok bahagian kandungan. Kita tengok dulu kandungan, kita berkenalan dulu dengan kandungan yang ada dalam buku teks ni. Baik, dalam tajuk ni, dalam subjek tajwid awak akan belajar beberapa tajuk besar. Okey, tengok pelajaran pertama awak akan belajar tentang idgham, ada 3 tajuk kecil. Yang kedua pelajaran hukum ra, ada 3 tajuk kecil juga. Pelajaran yang ketiga hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Pelajaran yang keempat bacaan khas mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman an Asim Tariqus Syatibi. Okey, ada 7 tajuk kecil. Dan last sekali pelajaran yang kelima iaitu waqaf, ada 3 tajuk kecil. Okey, kita terus tengok muka surat yang pertama, pelajaran yang pertama. Okey, atas tu tengok iaitu idgham. Okey, idgham. Baik, dalam tajuk idgham ni awak akan belajar beberapa tajuk kecil dia. Iaitu yang pertama sekali awak akan belajar tentang pengertian idgham dan bahagiannya. Okey, pengertian idgham dan bahagiannya. Yang kedua, awak akan belajar tentang bahagian dan hukum bacaan idgham. Okey, bahagian dan hukum bacaan idgham. Yang ketiga, perbezaan hukum-hukum idgham. Dan yang terakhir, dapat membaca potongan ayat Al-Quran yang mengandungi hukum-hukum idgham dengan betul. Baik, insyaAllah kita terus tengok pelajaran yang pertama ni. Kita terus tengok bawah tu. Okey, perhati, baca dan fahami. Baik, kita terus tengok bawah pengertian idgham. Okey, dalam kotak warna pink tu. Baik, kita tengok sini ada 2 poin penting, iaitu idgham pada bahasa dan idgham pada istilah. Baik, kita tengok Baik, idgham pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, idgham pada bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala idgham pada istilah pula ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, satu huruf yang bertasydid. Okey, saya ulang sekali. Idgham pada istilah ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, saya terangkan Baik, idgham pada bahasa atas tu tengok memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey, kalau awak tengok ada perbezaan. Kalau pada bahasa dia pendek dan pada istilah dia panjang. Maksudnya apa? Kalau pada istilah ni biasanya apa-apa pengertian lah dia akan lebih panjang sebab dia nak menunjukkan
ataupun nak menjelaskan lagi tentang pengertian tersebut. Sebab itulah istilah ni dia lebih panjang. Dalam periksa pun, kalau keluar tentang pengertian istilah ni, dia markah dia lebih tinggi lah berbanding pada bahasa. Pada istilah, idgham barisan cakap apa? Memasukkan huruf pertama yang bertanda mati. Tengok, huruf pertama yang bertanda mati. Maksud dia, huruf yang pertama tu berbaris mati. Berbaris mati. Ingat tak berbaris mati macam mana? Yang bentuk bulat tu. Ataupun dia tiada baris. Atas huruf tersebut tu tiada apa-apa baris. So dikira huruf tu bertanda ataupun berbaris mati. Ke dalam huruf kedua yang berbaris. Ke dalam huruf kedua yang berbaris. Maksud dia, selepas dia huruf pertama tadi, huruf pertama yang berbaris mati ataupun bertanda mati tadi tu, mesti ada huruf yang kedua yang berbaris. Maksud berbaris kat sini ialah sama ada dia baris atas, dia baris bawah ataupun berbaris depan. Tu maksud yang berbaris. Dia tak kira antara tiga tu. Lepas tu cakap apa? Sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maksud dia, huruf yang kedua tu akan ada baris tasydid. Ustaz, apa benda tasydid ni Ustaz? Tasydid ni pun dipanggil sebagai sabdu ataupun syaddah. Nanti kita tengok macam mana bentuk dia. Saya ulang, menjadi satu huruf yang bertasydid. Maksud dia apa? Huruf tu berbaris sabdu ataupun syaddah. Itu maksud dia idgham pada istilah. Awak jangan penting, nanti kita tengok dia punya contoh, kita akan lebih faham. Nak faham erti, Ustaz ulang nak faham erti, awak kena terus tengok contoh. Barulah awak boleh faham. Ustaz, apa benda panjang sangat Ustaz, ni tak faham lah. Jangan risau. Bila kita tengok nanti contoh, kita akan lebih faham dan lebih mudah untuk kita hafal. Baik, tengok bawah tu. Baik, dekat bawah ni pula ada yang seterusnya tentang bahagian idgham. Maksud dia apa? Idgham ni pula ada anak dia. Ada anak dia, ada 3 orang anak dia, ada 3 orang. Ada 3 orang anak dia. Kita tengok anak dia yang pertama iaitu mutamasilain. Idgham mutamasilain. Yang kedua. Anak dia yang kedua, bahagian idgham yang kedua mutaqaribain. Mutaqaribain. Dan yang ketiga mutajanisain. Mutajanisain. Maksudnya apa? Bahagian idgham ni, anak dia ni ada 3. Terbahagi kepada 3. Baik, terus tengok muka surat yang sebelah. Baik, muka surat yang kedua, dia akan terangkan tentang idgham mutamasilain. Tentang idgham mutamasilain. Kita masuk unit yang pertama. Ini masuk dia dah, kita dah masuk tajuk kecil yang pertama dah. Baik, dekat atas tu dia bagi contoh terus. Dia bagi contoh terus. Contoh-contoh idgham mutamasilain. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh. Okey, tak apa, kita skip dulu atas. Kita terus tengok dulu yang bawah tu, sebab yang bawah tu lagi penting. Baik, tengok terus bawah pengertian idgham mutamasilain. Maksud dia bahagian idgham yang pertama iaitu idgham mutamasilain. Kita tengok apa maksud dia. Baik, idgham mutamasilain ialah, dia cakap apa? Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Baik, keyword dekat sini ialah pertemuan 2 huruf. Maksud dia mesti ada 2 huruf. Kalau kita tengok tadi maksud idgham tadi, kalau cakap tadi kan, huruf pertama bertanda mati, huruf kedua berbaris. So mesti ada 2 huruf. Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj. Ustaz, apa maksud makhraj ni Ustaz? Siapa ingat lagi masa darjah 3? Awak dah belajar dah. Makhraj ni apa? Makhraj ni ialah tempat keluar sesuatu huruf. Contohnya apa? Contohnya dari 2 bibir, dari kerongkong dan sebagainya. Itu maksud makhraj. Dan sifatnya. Sifatnya apa ni? Maksud dia sifat huruf tu lah. Contoh sifat huruf macam huruf ra. Huruf ra ni sifat dia ialah takrir.
Takrir tu maksud dia ialah berulang. Maksud dia apa? Berulang. Kita baca ra, ra. Kan kat belakang tu ada getar sikit. Ra, ra. Maksud dia berulang getaran dia. Sebab tu sifat dia ialah takrir. Maksud dia tu ialah sifat contoh sifat lah, sifat huruf ra. Okey. Tengok seterusnya. Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Wajib diidghamkan. Maksud dia wajib dimasukkan bunyi huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Idgham tu tadi dah yang kita baca tadi. Maksud idgham tu apa kan? Yang dekat pusat pertama tadi. Okey, cara bacaannya macam mana pula? Cara bacaan dia memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, kalau awak tengok cara bacaannya ni, ini ialah maksud pengertian pada istilah. Pengertian idgham pada istilah. Dia sama. Cara bacaan ni dia sama dengan pengertian idgham pada istilah. Kita tengok balik usaha satu tadi. Tengok. Okey, idgham pada istilah. Okey, dia sama dengan cara bacaannya. Cara bacaan idgham mutamas lain. Dia benda yang sama. Okey. Baik, kita tengok contoh dah. Okey, kita tengok contoh yang sini. Okey. Tengok contoh yang atas ni. Izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Okey, huruf kat sini ialah huruf ba. Okey. Ba bertemu dengan huruf ba yang bertasydid. Awak nampak ba yang bertanda mati ataupun berbaris mati ataupun atas dia tengok tak ada baris. So maksud dia dekat sini dia ialah bertanda mati. Ba yang pertama tu bertanda mati. So ba yang kedua berbaris bawah dan atas dia ada tasydid. Tasydid tu ataupun syaddah ataupun sabdu lah. Ni maksud dia tadi. Huruf pertama, huruf yang pertama ba tu dia bertanda mati ataupun tak ada baris, tak ada apa-apa atas dia. Dan huruf yang kedua dia bertasydid. So bacaan macam ni, izhab bi kitabi. Kita tak boleh baca izhab bi tak boleh. Itu dah jadi bacaan qalqalah. Izhab bi kita, tu salah. Yang betul macam mana? Terus masukkan bunyi huruf ba yang kedua tu, yang bertasydid tu. Izhab bi kitabi. Tu cara dia. Okey, sebab tu dia cakap yang sama pada makhraj dan sifat. Sebab jelas dia dua huruf yang sama. Ba ni makhraj huruf dia ialah dari dua bibir. Dua bibir. Cuba baca huruf ba. Ba. Kan bertemu bibir atas dan bibir bawah tu. So izhab bi kitabi. Jangan baca izhab bi tu salah. Tu dah macam qalqalah. Tapi ni idgham mutamas lain. Terus masukkan ke dalam bunyi huruf yang kedua. Izhab bi kitabi. Itulah caranya bacaan idgham. Okey. Baik, contoh-contoh yang lain ni boleh baca sendiri. Izhaba, yudrikum, yukrihunna, wa qad dakhalu. Okey. Yang penting bacaannya kena betul. Jangan baca dengan qalqalah. Okey. Baik, tengok muka surat yang ketiga. Okey, tengok muka surat yang ketiga. Di sini ada misal-misal idgham mutamas lain. Ada misal-misal idgham mutamas lain. So awak dekat rumah boleh baca sendiri, boleh kenal pastilah. Okey, yang mana contoh-contoh dia. Dia tulis dah kat sini. Okey, sini ba bertemu dengan ba. Contoh mana? Ni. Izhab bi kitabi kita baca tadi. Yang kedua ta dengan ta. Cari mana dia punya misal dekat dalam ayat Quran ni. So boleh baca sendiri dekat rumah surat 3 ni. Baik, Ustaz kira itu sahaja untuk minggu ini. Untuk hari ini, Ustaz harap dekat rumah awak boleh baca semula, boleh cuba faham dan cuba hafal lah. Lagi bagus untuk awak hafal.
Okey, tak kira itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.